Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Before that, jangan lupa like, jangan lupa on notification button, jangan lupa subscribe, and yang paling penting, jangan skip iklan sebagai tanda korang support aku bercerita. And macam biasa, hasil iklan aku akan invest pada orang-orang yang memerlukan, and duit tu aku niatkan juga kepada korang yang tonton video aku tanpa skip. So tajuk kita pada hari ini ialah disorok pocong. Hui, macam mastika. That time dalam bulan 3, and time ni aku form 5, and selalunya bulan 3 ni ialah waktu-waktu stres untuk pelajar sekolah sebab dia ada peperiksaan awal tahun. And macam biasalah, jin-jin setan ni memang suka kacau orang, orang sangat stres. So memang waktu awal tahun tu memang berlaku banyak gila histeria sebab ialah budak-budak tengah stres, tengah serabut, tiba hantu datang kan, lagi berhantu lah budak-budak tu kan. Hari Selasa memang form 5 dengan form 3 akan stay dekat sekolah sebab diorang ada kelas tambahan. So kalau pelajar lain boleh balik pukul 2, pelajar form 5 dengan form 3 akan balik pada pukul 6 sebab diorang ada kelas petang daripada pukul 2 sampai pukul 6. And lepas kelas tambahan petang, diorang sambung pula kelas malam daripada pukul 8 malam sampai pukul 10 malam. Contoh kalau budak asrama macam aku, balik kelas malam, kita orang ada pula prep daripada pukul 10 sampai pukul 11. Banyak gila masa aku belajar time form 5 dulu. Tapi pelik lah, asal aku bodoh lah. So that time aku ada kawan yang bernama Kila. Kila ni memang seorang yang penceria gila lah. Kalau dalam kelas dia lah yang paling suka bersogak. Kalau cikgu tak datang, dia yang paling cikgu tak datang, Alhamdulillah, takbir. Dia yang jenis paling ceria lah dalam kelas time tu. And hari tu dia tak berapa sihat. Dia kat dia period pain. So since pukul 11 pagi, dia minta excuse dekat cikgu yang dia nak tidur dekat sick bay. So dia pergilah tidur kat sick bay seseorang. Dan bila pukul 2, form 3 dengan form 5 dia benarkan rehat sekejap sebelum kelas sambung pukul 3. And that time memang kita orang lupa langsung pasal Kila. Memang tak ingat langsung lah sebab kita orang fikir nak makan, nak solat lagi, nak tukar baju bagai. So memang kita orang imagine Kila ni dah tak ada dalam list hidup kita orang lah. And pukul 3 bila masuk kelas tambahan petang tu, time tu cikgu ambil kedatangan. And cikgu sebut Ikmal. Ya saya Ikmal. Ibrahim. Ya saya cikgu Ibrahim. Kila. That time bila cikgu sebut nama Kila, terus kita orang macam, ui, Kila, lupa lah Kila. Time tu baru kita orang teringatkan pasal Kila. So kita orang bagi tahu cikgu, Kila dekat sick bay. So cikgu terus suruh 2 orang pergi cek Kila dekat sick bay. Mana tahu takut-takut apa, pendarahan teruk ke kan, sampai melimpah-limpah kan. So 2 orang ni pun pergilah tengok Kila kat sick bay. Sesampai diorang kat sick bay, diorang ketuk pintu, tak ada orang menyaut. So diorang try lah buka pintu sick bay. Bila buka pintu sick bay, kipas tak pasang, lampu tak buka. Memang kasil pula. Kasil tu yang putera duduk tu kan, memang katil tu tak bergerak langsung lah, macam dah berkemas lah. So diorang fikir yang Kila ni maybe dah balik kot kan, sakit perut tak tahan, dia minta balik. So habis je kelas pukul 5 tu, yang mana duduk rumah balik rumah, yang mana duduk asrama balik asrama. So aku ialah geng-geng asrama, kita orang balik ke asrama lah. Dan sampai je asrama, kita orang rest, kita orang prepare nak solat maghrib Jumaat, kita orang dinner. Pukul 9 malam selesai je solat Jumaat. Solat Jumaat pula pukul 9 malam selesai je solat Jumaat, kita orang terus keluar untuk pergi prep. And that time dalam surau tu tinggal 3 orang, budak-budak surau lah. Kita orang nak off lampu, off kipas, nak off mic. Yang biasanya kalau budak asrama ni, budak surau ni, dia jadi budak surau sebab satu benda je. Benda dia ialah bila orang pergi prep, dia boleh lepak dalam surau, tidur kejap. Itu special dia budak surau. So aku adalah di kalangan yang budak-budak surau tu lah. So bila dah settle tutup lampu, dah settle kemas jadah semua, kita nak keluar surau. And tepi surau ada post guard, pos pengawal, pagar asrama lah kan, pos pengawal.
Dan macam kita orang tengok macam, asal macam kecoh semacam apa kan. Macam ramai orang gila dekat pos pengawal tu. Ramai tak ramai lah orang tua, dalam 4-5 orang. So bila intai macam zirafah kan dekat tingkap tu intai. Adalah 2 orang pak guard, seorang warden perempuan, seorang ustaz. Ustaz ni cikgu disiplin sekolah lah time tu. And bersama diorang juga ialah seorang pakcik. Pakcik tak tua tak muda lah, umur dalam 45 something like that. Tengah macam rancak berborak. So kita orang pun siap-siap nak keluar pada surau asrama. Nak keluar surau asrama, nak ke bilik prep, kita orang kena lalu pos pengawal tu. Maksudnya lalu depan pos pengawal lah. So bila kita orang tengah pakai slipper, tiba-tiba warden panggil, Ikmal, sini kejap. Aku macam, warden panggil lah kan. Aku time tu budak-budak baik lah kan. So bila cikgu panggil ni, aku rasa macam riak kan dengan member keluarga diorang. Macam, cikgu panggil aku, cikgu tak panggil kau. Dan dengan perasaan riak tu, aku pakai slipper, aku berjalan kat pos pengawal. And lagi 2 member aku follow dari belakang jauh-jauh. And warden tadi pun tanya, kau sekelas dengan Kila kan? Dan aku angguk lah, cakap, betul cikgu. Kenapa cikgu? And cikgu tu pun cakap, ni ayah Kila dari petang tadi tak balik. Dia datang nak cek asrama. Mana tahu takut Kila tumpang tidur asrama ke, Kila menyorok kat asrama ke. Then that time aku pun ceritalah kat parents dia yang, tadi petang Kila sakit period, so dia tidur kat sick bay. Kita orang ingatkan parents dia datang ambil. Sebab time kita orang cek sick bay kosong. Ni ayah dia muka dah cuak lah. Memang ayah dia muka dah putih lah. Saya cakap nak buat report polis tak boleh sebab belum 24 jam kan. Dan warden pun decide nak masuk asrama perempuan, nak spot check. Takut Kila tengah tidur kat atas ke, ataupun tengah join prep kat bawah ke. So warden pun pergi jalan ke arah asrama, tinggalkan kita orang berlima kat situ. Tadi aku cakap ada 2 orang pak guard kan. Salah seorang pak guard ni ialah pak guard yang selalu aku cerita tu, yang dia memang memiliki kelebihan dia dalam berubat lah. And dia pun ikut warden tadi pergi cari sekitar asrama. Sebab yelah, mana tahu apa jadi kan. Dan tiba-tiba cikgu disiplin tu bersuara, kau pergi bilik prep belajar dan nak periksa ni. Wah, macam cacah cikgu disiplin lah, garang. So kita orang bertiga pun pergi bilik prep belajar. And berita ni memang tersebar cepat lah kan. Lagi cepat pada fitnah lah orang cakap. Sampaikan kita masuk bilik prep je, terus orang tanya, betul ke Kila hilang? Kila pergi mana? Lagi rumah ke kan? Terkejut lah kan. Benda tu gempar gila kan. Dan dalam pukul 11 macam tu, loceng Dewan Makan bunyi. That's mean waktu supper lah. So kita orang keluar bilik prep, kita orang masuk Dewan Makan, beratur nak ambil roti. And that time aku nampak orang-orang yang berdiri kat post guard tu tengah duduk kat satu sudut ujung Dewan Makan. Diorang tengah berborak lah, tengah berbincang sambil minum-minum air. Memang time tu muka masing-masing muka masam lah. Dan aku pergilah berjalan ke arah pak guard yang pada berubat tu. Sebab kita orang ni memang, kita orang bukan rapat sangat, tapi sebab aku dengan dia banyak spend time, so maybe boleh kau team lah, tahu cerita macam mana, apa update terkini kan. So aku pergi kat pak guard tu, aku tanya, dah jumpa ke belum pakcik? Dan dia cakap, tak jumpa lagi, dah puas pusing lah satu asrama. Memang budak classmate lain pun cakap tak pernah jumpa Kila since tengah hari tu. So time tu memang macam-macam mulut dah berbunyi. Ada cakap Kila ikut boyfriend, ada cakap Kila lari rumah, ada cakap Kila pergi golok nak kahwin lagi. Macam-macam lah benda-benda fitnah kan. Orang Melayu memang suka benda-benda macam ni. Dan aku berborak dengan pak guard tu dalam lebih kurang dalam 10 minit lah. Kita orang borak ke mana perginya Kila ni, ke mana menghilangnya Kila ni kan. Dan tiba-tiba pak guard ni pusing belakang, cakap dekat ustaz cikgu disiplin tu. Dia cakap, apa kata kalau kita pergi round sekolah, sebab takut Kila masih tertinggal dekat sekolah. Sebab pak guard ni cakap dia still ada rasa yang Kila tu ada kat sekolah, dia still duduk kat sana. Dia cakap perasaan hati dia tu lah kuat cakap yang Kila still ada kat sekolah, dia still ada kat tempat sama. So dia ajak geng-geng tu untuk pergi tengok, mana tahu kot Kila betul-betul ada kat situ. So dia pun siap-siap, dia balik ke pos pengawal, dia ambil torchlight, dia ambil minyak kasuri hitam. Kalau korang nak tahu, minyak kasuri hitam ni ada khasiat dia lah dalam merawat-rawat orang kan, dalam mempertahankan diri. So disimpan semua tu dalam poket and get ready nak pergi ke sekolah. So yang pergi ialah warden perempuan, ustaz cikgu disiplin, pak guard tu dan ayah Kila. Pak guard lagi seorang, dia stay kat asrama takut ada apa-apa jadi kan, and standby lah kan. Dan aku macam tertarik lah, aku macam nak ikut. So aku tanyalah pak guard tu, pakcik boleh tak kalau saya nak ikut?
Aku tanya sampai main-main kuku tau. Macam comel lah. Macam, "Pakcik, boleh tak saya nak ikut?" Mula-mula ustaz dengan warden macam tak kasih tau. Dia ingat macam aku ni saja main-main lah kan. Macam dia ingat aku ni, "Kau ingat ni apa ha? Ghostbuster, kau nak pergi-pergi macam ni je." Dan Pak Gad tu pun try berborak dengan cikgu disiplin and warden. Dia cakap, maybe aku boleh tolong. Aku ni bukanlah power mana pun. Aku tak ada super power. Tapi taklah, sometimes bila benda tu dekat, kita ada insting yang kita boleh rasa. So bila borak-borak, cikgu pun kasih aku pergi. And untuk persiapkan diri, Pak Gad tu dia calit minyak kasuri hitam tu dekat sikit seorang. Dekat aku, dekat yang mana pergilah, semuanya pergi, dia calit minyak kasuri hitam tu. And kita orang baca apa yang patut, lindung diri apa yang patut. Dan bermulalah cerita kita orang pergi ke sekolah pada pukul 11.30 malam. Dan kami berjalanlah untuk pergi ke sekolah melalui jalan asrama. Memang dari jauh kita orang nampak sekolah yang 3 tingkat tu gelap gelita babe. Yang ada lampu just dekat level ground je. Tingkat-tingkat atas semua gelap. So kami pun berjalan based on torchlight yang Pak Gad tu bawa. Kita follow je diorang dari belakang. So kita orang jalan sampai ke perkarangan sekolah. Kita orang masuk ke ground floor. Jalan terus menuju ke tangga utama. Dan tu tangga utama dia memang grill lah, tak bagi orang masuk kan. And Pak Gad capai kunci, dia buka grill. Dia masuk dan dia langkah nak tangga, dia buka lampu. Terus menyala lampu daripada tingkat bawah sampai tingkat atas. Lampu tangga je, bukan lampu koridor. So tu memang gelap gelita. Yang cerah tangga je. Dan ustaz pun cakap kita orang, kita try tengok dekat seat bay dulu ya. And bila kita orang melangkah naik anak tangga pertama, tiba-tiba ada satu angin yang lembut je mentiup kat kita orang. Angin tu buatkan bulu roma kita orang naik lah. Memang aku tengok warden perempuan sebelah aku dah macam gini lah. Aku sendiri pun memang bulu roma aku macam nak tercabut dah time tu. So kita orang terus naik nak ke seat bay. Seat bay berada di tingkat 2. So tingkat 1 ialah kelas form 5 dan juga bilik guru. And kita orang kena naik sampai ke tingkat 2. Sampai je depan seat bay, memang tentu gelap gelita koridor. Nak buka lampu pun lampu rosak aku rasa time tu. So Pak Gad tu pun bagi salam. "Assalamualaikum. Kila, ada kat dalam tak?" Bila ketuk 3 kali, tak ada orang menyaut. Pak Gad tu pun pegang tombol nak buka pintu seat bay. So dia tombol tu, dia pulas, dia tolak. Then dia lead masuk seat bay, dia buka lampu. Bila kita orang buka lampu, kita orang masuk, memang that time seat bay teratur lah, kosong. Bantal tersusun elok atas katil, selimut elok, macam tak pernah ada orang masuk. So kita orang cakap, tak apalah, maybe dia kat tempat lain, jom kita keluar. So bila semua orang dah keluar, Pak Gad tu baru nak tutup lampu, ustaz pegang tangan dia. Baru tutup lampu, ustaz pegang. Aku dengar bisik kat Pak Gad tu, tutup pintu, jangan tutup lampu. So kita orang semua keluar. Ustaz tadi capai pintu, dia tutup pintu. And aku dengar dia baca something lah. Aku dengar dia baca. Lepas tu dia tiup. Dia tiup dekat pintu tu. Bila dia tiup dekat pintu tu, tiba-tiba lampu dalam seat bay terpadam. Warden perempuan sebelah aku tu, bila lampu tu padam, dia terjerit. Aku yang sebelah dia, aku pun terjerit. Terkejut bai. Terkejut bukan sebab lampu padam, terkejut sebab dia jerit. Dan ustaz tu dia pegang tombol pintu, dia pesan kat kita orang, ada benda nak bergurau malam ni, kalau tak kuat jangan masuk. So dia bagi salam, "Assalamualaikum." Dia pulas tombol, dia buka pintu. Dia buka je pintu, ada satu bau yang amat tak menyenangkan lah. Memang bau tu bau, dia bau busuk campur dengan bau hanyir. So ustaz pun melangkah masuk dalam seat bay, diikuti oleh Pak Gad. 2 orang tu masuk dalam seat bay, masing-masing tercengang.
Memang selawat panjang lah. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku. Memang masing-masing mengucap panjang gila. Order perempuan tu memang tak masuk lah. Memang duduk kat belakang lah. And aku beranikan diri, aku langkah masuk. Bila aku langkah masuk je, benda first yang aku nampak ialah bilik si B yang macam longkang pecah. Memang that time bila aku masuk, nampak katil tu dah entah macam mana berpusing. Memang selimut pun dah merata pergi, atas lantai ada, atas kipas ada, bantal pun dah bercelaru lah. Saya cakap memang si B tu macam longkang pecah lah. Nampak dekat satu sudut ujung si B tu ada nampak satu tubuh tengah merekod terbaring. Merekod ni macam ni. Macam tu, dia terbaring kat ujung si B. And that time kita dapat detect yang itu killer. So bagai tadi dia cuba buka lampu si B, tapi tak boleh. Macam blackout lah kan. So dia suluh je. Dia suluh. Nampak ada satu body kat penjuru. And then tu kita orang syak tu killer. So kita orang terus pergi ke arah dia, nak papah dia turun ke bawah. So bila sampai je dekat killer tu, memang tubuh dia dah lonlai lah. Kita orang ingat dia mati je time tu. Tapi warden perempuan ni datang, dia cek masih bernyawa. Cuma tengah lemah lah. Lemah gila lah time tu. Dan tu killer memang muka pucat habis, baju dia basah berpeluh. So warden perempuan dengan ayah killer pergi dekat killer. Dia cuba sedarkan killer. Dia lempang killer, dia tepuk-tepuk bahu, tepuk-tepuk dahi semua. And that time killer macam mamai, tak sedar apa yang jadi. And ustaz cakap, tak apa, bawa dia pergi bawah dulu, jangan stay sini, tak baik. So dua orang tu pun, ayah killer dengan warden perempuan tu pun papah killer atas bahu, bawa pergi turun bawah. So bila kita orang keluar daripada si B tu, ustaz merupakan orang yang terakhir yang keluar. Before dia keluar, aku terperasan yang dia baca something. Dia tiup sekeliling si B. Macam dia baca, tu tiup, baru dia tutup pintu. Dan kita pun turun ke bawah. Pas kita turun tangga tu, killer memang lonely gila lah. Memang tak mampu berjalan langsung. Memang kita orang kena heret dia. Dan bila sampai dekat level bawah sekali, depan tangga utama tu ada satu kursi batu. Kursi batu tempat budak lepak lah. So kita orang tempatkan killer kat situ. Dia duduk kat situ. Dan Pak Agad tu dia keluarkan botol mineral yang ada air. Dia baca-baca something. Dia basahkan dekat muka killer. Daripada tempat kita orang duduk tu, kalau kita orang pandang atas, memang kita orang boleh nampak si B yang kita orang jumpa killer tadi. So the time diorang tengah cuba untuk pulihkan killer tu, aku tak tahulah, tergerak hati ke, gatal mata ke, aku nak pandang si B tadi. Aku macam curious nak tahu benda apa ada kat si B tu. So bila tengah tengok killer macam tu, aku pusing belakang, pandang atas. Dan bila aku pandang atas, bulu roma aku terus naik. Sebab aku ternampak sesuatu tengah berdiri dekat tingkap si B tu. Dia macam sama-sama, macam dekat tingkap ada orang kan, nampak shape je. Tapi aku pasti benda tu benda apa. Aku dapat nampak bunjut dia and shape body dia yang melengkung. Dia seakan duduk je kat tingkap tu, tengah pandang kita orang dekat bawah. Pak Agad tadi tengah rawat killer, dia macam terpandang aku. Sebab aku time tu tengah asyik gila, macam pandang je benda tu kan. So Pak Agad tu terus tepuk bawah aku. Dia tepuk 3 kali. And dia bisik, jangan tenung lama-lama, nanti dia suka. Dan bila kena tepuk tu, aku terus macam tersedar kan, macam tiba-tiba macam kau bangun dulu tidur, macam ush, apa jadi ni. So aku alihkan pandangan aku istighfar banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. But bayangan tu memang melekatlah dalam kepala aku. Memang aku dapat imaginekan muka dia macam mana. Memang tak tahulah dia nak cakap, tapi memang bayangan tu makin lama makin kuat dalam otak aku. So that time Pak Agad tu macam nampak aku macam dah tak tentu arah. Dia hulurkan aku air tawar yang dia buat killer tu. And bila aku minum je air tu, aku dapat rasa macam badan aku panas.
Dulu kan panas yang berpeluh macam sekarang ni. Sekarang ni aku buluh sebab aku tak buka kipas. Dia panas yang hangat. Daripada tekak sampai ke bawah. And kehangatan tu macam buatkan aku jadi kuat lah. And that time ada satu kali sampai dekat pekarangan sekolah, dia horn, pon-pon. So bila pon-pon macam carut. So dia horn kan. So bila buka pintu ada Pak Gad yang tadi tunggu kat asrama tu, dia tengah bawa kereta, dia tunggu kita orang. So kita orang pikul Kila, kita orang terus ke kereta tu and terus kembali ke asrama. And masuk on the way nak ke kereta tu, aku dengar ayah Kila cuba tanya ustaz. Dia tanya, apa jadi sebenarnya ustaz? Ustaz jawab, tak boleh cerita sini, dia tengah tengok. So kita orang cepat-cepat naik kereta, terus pergi ke pekarangan asrama. Kita orang angkat Kila masuk dalam surau asrama. So dekat surau tu ada warden perempuan, ada ayah Kila, and ada ustaz tu. Diorang tengah cuba rawat Kila lah. Kila dia bukan rasuk pun sebenarnya, dia tak kerasukan, tapi dia seakan penat. So diorang duduk kat dalam surau tu, diorang buat air tawar, diorang cuba sedarkan Kila. Sebab tu Kila memang lemah gila. That time aku dengan Pak Gad tu duduk berjauh je. Kalau kat surau tengah-tengah tu, kita orang duduk kat pintu. Kita orang macam tengah borak lah kan, borak bodoh je. Sebab nak cuba sedarkan hati. Sebab time tu memang hati aku still rasa macam tak tenteram. Sebab aku teringatkan benda apa yang aku nampak tadi. And bila Kila dah slowly mula sedar, dia bangun, dia terus menangis. Dia cari ayah dia peluk ayah dia menangis. Dia cerita yang siang tu dekat Sik Bay, dia tertidur. Dia sedar-sedar hari dah malam. Tapi dia nak keluar, dia tak jumpa pintu. Pintu ada, tapi bila dia berjalan ke arah pintu tu, pintu seakan makin jauh. Dia cuba pecahkan tingkap, dia pakai bantal, dia cuba gerakkan katil sebab nak suruh bising lah. So bila gerakkan katil, bunyi katil kukrak-kukrak tu, kukrak-kukrak bunyi kopok. So bila dia gerakkan katil kan, bunyi katil tu, orang akan sedar dia ada kat situ. Tapi malam ni orang tak sedar pun. Dia cakap dia berlari ke arah pintu tu macam berlari maraton, tapi tak jumpa. So last dia rasa macam dia tak larat gila dengan period lagi hilang banyak darah. Sudah pergi ke hujung Sik Bay, dia terbaring. Memang tak larat gila nak buat apa-apa. And bila dia terbaring tu, badan dia seakan paralyzed. Dia tak boleh nak gerak kan. Dia macam kaku je lah, mengikut je, tak boleh nak gerak. Dia cuma macam-macam, tak boleh nak bergerak. And that time aku dengan Pak Gad pun start slowly jauh sikit daripada dia, biarlah dengan family dia. And Pak Gad pun cerita aku, kena sorok dengan pocong lah tu. Pocong ni memang pandai sorok-sorok anak orang. Nasib baik kau sedar tadi. Kalau kau tak sedar, dengan kau hilang. Since that day, Kila yang dulunya macam pendiam gila, jadi macam pelik. Pelik ni seakan macam dia pendiam, dia dah tak banyak cakap. And before SPM, dia pindah sekolah sebab dia cakap dia tak tahan sekolah kat situ. So that's all video daripada aku. Thank you for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. And yang paling penting, tolong jangan skip iklan. Kalau korang skip iklan, korang tonton balik video pada awal. Jangan skip iklan. Sebab dengan duit tu, kita orang akan spend untuk bantu orang yang memerlukan. So thank you for watching. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye.